Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والديجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengurnia, menganugerah serta melimpahkan atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kurniaan nikmat, kesihatan, waktu dan kesempatan. Dengan sekalian daripada anugerah dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan atas kita ini, dapatlah kita menyempurnakan berbagai-bagai perintah ketaatan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapatlah juga kita melindungi diri kita daripada melakukan berbagai-bagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dengan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini, dapatlah kita sekali lagi bertemu pada malam ini, pada hari Jumaat ini, untuk bersama-sama sekali lagi mengikuti pengajian di Majlis Ta'lim Fatimatul Zahra. Jadi mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada malam ini dan malam-malam yang sebelumnya sebahagian daripada malam yang dihitungkan sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mendapat limpahan keberkatan, kerahmatan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung semula pengajian kita, iaitu pengajian kitab Adab Perempuan, juzuk yang pertama, sambungan pada adab yang terakhir. Kalau nak ikutkan, kita ni sudah berada pada penghujung kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama, iaitu adab agama. Adab yang terakhir dalam kitab ini iaitu adab agama, pelajaran yang ke-30, muka surat 106. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab muka surat 106, adab beragama. Jadi insya-Allah kita akan mulakan bacaan kitab ni, dan kita usahakanlah kalau dapat khatam malam ni kita khatamkan, kalau tak maknanya berhajat kepada kuliah yang lain pula untuk mengkhatamkan kitab ni. Insya-Allah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah diperintahkan kita oleh Allah Ta'ala membersihkan badan dan kain baju daripada segala kotor dan najis. Sampai di situ dah. Telah diperintahkan kita oleh Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala perintah ni, ia berkaitan dengan hukum syarak lah. Perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberati atas tiap-tiap mukallaf supaya mereka itu menunaikan segala perintah Allah. Terkadang perintah ini di atas jalan suruh buat. Allah perintah, kita buat. Sama ada perintah itu berupa perkara yang wajib, yang mesti kita buat, ataupun perintah itu di atas jalan beri pilihan. Boleh buat dan tak buat pun tak mengapa. Siapa yang buat, dia mendapat kelebihan di sisi Allah, diberikan ganjaran pahala. Siapa yang tak buat, dia mendapat kerugian lah, seolah-olah menolak keberuntungan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu daripada segala perkara-perkara sunat. Jadi bila kata perintah, pertama perintah suruh buat, sama ada perkara yang mesti kena buat, ataupun yang kedua perintah diberi pilihan, nak buat boleh, tak buat pun boleh. Dan yang kedua perintah suruh tinggal, perintah larangan, yakni suruh tinggal. Terkadang perintah larangan tu mesti kena tinggal, tak boleh buat sama sekali, mesti kena tinggal. Mesti kena tinggal, iaitu daripada segala perkara yang diharamkan. Jadi setiap perkara yang telah datang ketetapannya bahawa perkara itu haram, mesti kena tinggalkan. Kita tak boleh nak buat. Dan terkadang perkara yang kedua disuruh tinggal juga, tetapi tak dijanjikan dengan azab seksa dan dosa, tetapi perkara itu termasuk dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu perkara makruh. Haram dan makruh ini perkara yang disuruh tinggal. Sama ada mesti kena tinggal ataupun diberi pilihan, nak tinggal ataupun tak tinggal. Siapa yang meninggalkan perkara yang makruh, maka dia telah memilih jalan keberuntungan, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi di sini telah diperintahkan kita oleh Allah Ta'ala membersihkan badan dan kain baju daripada segala kotor dan najis. Ini perintah mesti kena buat. Perintah mesti kena buat. Apa dia? Kita membersihkan badan kita dan juga membersihkan pakaian yang kita pakai daripada segala perkara yang kotor dan juga segala perkara yang najis. Tak semua perkara yang kotor itu najis, tapi setiap yang najis itu mesti kotor. Tak semua perkara yang kotor itu najis, tetapi setiap perkara yang najis itu mesti kotor. Jadi kita mesti memastikan pada tubuh kita dan pakaian kita ini bersih daripada dua perkara ni lah. Bersih daripada segala kekotoran dan terutama sekali bersih daripada segala najis. Kerana kalau semata-mata kotor, tidak ada najis, dia tidak menghalang kita untuk melakukan ibadah, tetapi tak mendatangkan kesempurnaan. Andai kata kalau pada pakaian kita ataupun pada tubuh kita terdapatnya najis, maka najis itu termasuk dalam perkara yang menghalang kesempurnaan ibadah. Kerana syarat sah nak sempurnanya ibadah itu, seumpama ibadah solat dan tawaf, mesti suci daripada najis. Yang ini suci pada pakaian, suci pada anggota badan, dan suci pada tempat untuk menunaikan ibadah. Sebab itulah kita diperintahkan supaya apa? Supaya membersihkan badan kita dan juga pakaian kita yang kita pakai, terutama pakaian untuk kita melakukan ibadah, daripada segala kotor dan najis. Ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ni agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat ataupun undang-undang dan peraturan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai Islam ini merupakan agama yang paling sempurna.
Sebab tu Islam ini merupakan satu-satunya aturan agama anutan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Islam ini membawa kesempurnaan. Sehingga kan setiap perkara didetailkan, diterangkan, diterperincikan dan diajarkan supaya penganutnya itu berada pada sebaik-baik kelakuan dan juga berada pada sebaik-baik keadaan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Islam ini sebagai satu syariat yang menjadi contoh. Jadi barang siapa yang menjadikan Islam yang sempurna ini sebagai ikutan dalam kehidupannya, sebagai pengamalan dalam kehidupan sehariannya, maka dia menjadi hamba yang boleh dicontohi, hamba yang boleh dijadikan sebagai ikutan. Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan uswatun hasanah, ikutan yang terbaik. Dan Allah telah menjanjikan barang siapa yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia akan mendapat kasih dan cintanya Allah dan dia akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan insan yang telah menyempurnakan segala perintah-perintah Allah melalui Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebersihan ini merupakan salah satu daripada aspek yang paling penting dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tasrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Allah menyatakan apa? Wahai anak-anak Adam. Ini sekalian kitalah anak-anak Adam, yakni sekalian daripada umat manusia, terutama orang yang beriman. Allah menyatakan pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah, iaitu kamu nak mengerjakan solat 5 waktu ataupun melakukan ibadah-ibadah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan supaya apa? Pakailah pakaian yang indah, pakailah pakaian yang bersih, berhias dengan pakaian yang elok. Maksudnya di sini bukan semestinya kita memakai pakaian yang baru, dan bukanlah kita memakai pakaian yang memiliki kemegahan, memiliki keelokan, yang mahal dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan dengan berhias dengan pakaian-pakaian yang indah, maksudnya pastikan pakaian kamu itu termasuk pakaian yang bersih daripada segala kotoran dan bersih daripada segala najis. Kemudian Allah menyatakan, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang melampaui batas. Hidup di dunia ni, kamu nak makan apa, makan. Kamu nak minum apa, minum. Kamu nak buat apa, buat. Tetapi jangan sampai kamu melampaui batas syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu mengambil perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpama makanan yang haram, minuman yang haram, ataupun sumber rezeki yang haram, dan berbagai-bagai perkara yang haram. Kerana melampau-lampau inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tak suka, Allah benci kepada orang yang melampaui batas, yakni orang yang melebihi daripada perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dalil yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan bersihkan pakaian ini, kalau kita lihat dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa thiyabaka fatahhir. Pakailah pakaianmu, kemudian bersihkanlah. Yang ini bersihkanlah pakaian itu daripada segala kekotoran, dan juga bersihkanlah pakaian itu daripada segala najis yang boleh menghalang kamu untuk mendapat kesempurnaan ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pentingnya kebersihan dan pentingnya suci ini, Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah meliputi dunia ini, tempat kita tinggal ini, meliputi dunia ini hampir 2/3 daripada sesuatu yang memang
boleh untuk digunakan sebagai alat untuk bersuci. Apa dia? Air. Allah jadikan kebanyakan daripada muka bumi kita ini berlinangnya air supaya apa? Mudahnya kita untuk bersuci. Allah nyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan. Yakni air hujan, salji, sungai, air laut. Maka banyaknya air ni tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk digunakan sebagai alat yang mudah untuk kita ambil untuk bersuci. Kerana itu air ini merupakan sumber yang paling utama digunakan untuk bersuci. Seandainya ada air, maka segala alat-alat yang lain itu tidak boleh digunakan untuk bersuci jika tidak darurat. Jika tidak ada sebab-sebab yang mendapat rukhsah keringanan untuk tidak menggunakan air, maka selama mana ada air, mesti menggunakan air sebagai alat untuk bersuci. Jadi air yang bersih sahaja. Air yang bersih saja yang digunakan untuk membersihkan badan dan pakaian. Tengok betapa pentingnya kebersihan ataupun kesucian dalam syariat kita, sehingga nak membersihkan sesuatu pun berhajatkan kepada sesuatu yang sangat bersih. Apa dia? Air yang mutlak. Tidak boleh menggunakan air yang sembarangan. Tidak boleh menggunakan air yang musta'mal. Apatah lagi menggunakan air yang mutanajis, lagi tak boleh. Nak membersihkan sesuatu yang kotor seumpama najis, mesti berhajat kepada sesuatu yang sangat bersih, iaitu air yang mutlak. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi seluruh makhluknya ini di muka bumi ini dengan lebihan air supaya mudah untuk mereka itu membersihkan diri mereka, membersihkan pakaian mereka, membersihkan segala perkara yang mereka hendak gunakan, sama ada untuk masak ke minum dan sebagainya. Kerana dengan adanya air yang bersih inilah dapat menjadikan kita ni menyempurnakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dan sangat sayang kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa berusaha untuk membersihkan dirinya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai siapa dia? Orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini orang yang senantiasa membersihkan diri dia. Jadi pada ayat ini menyatakan tentang dua perkara lah. Bukan sekadar membersihkan batin kita, iaitu dengan memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan batin daripada segala sifat-sifat mazmumah, membersihkan batin diri kita daripada segala maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala juga kasih kepada siapa? Kepada orang yang menjaga kebersihan dirinya, yakni membersihkan anggota zahirnya daripada segala kotoran-kotoran dan daripada segala najis yang dapat menghalang kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersih ni bukan sekadar zahir saja. Batin kita itu terlebih utama. Ada setengah daripada kita ni bersibuk-sibuk dengan membersihkan yang zahir, tetapi yang batinnya dibiarkan. Batinnya itu diliputi dengan berbagai-bagai sifat mazmumah, yang insya-Allah nanti kita akan terangkan pada bab yang seterusnya ini. Okey. Jadi di sini ada kaitan membersihkan yang zahir dan membersihkan yang batin. Dua-dua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang keutamaan bersuci ataupun membersihkan diri daripada segala kotoran dan najis. Hadis daripada Ani bin Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima mana-mana solat tanpa wuduk, yakni tanpa bersuci terlebih dahulu. Sama ada daripada hadas kecil ataupun daripada hadas besar, dan termasuk jika ada pada pakaian dan tubuh itu segala perkara-perkara najis yang dapat menghalang daripada ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang solat dengan ketiadaan suci daripada hadas, dia ada hadas besar ataupun hadas kecil, ataupun dia solat dengan disertakan dengan sesuatu yang najis,
umpama tahi cicak ke ataupun bangkai binatang ke, maka solatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak diterima mana-mana sedekah daripada yang haram, daripada hasil ataupun sumber yang haram. Seperti mana solat tidak diterima tanpa bersuci, begitu juga sedekah tidak diterima daripada sumber yang haram. Walaupun banyak mana sekalipun kita berikan harta kita, duit kita, emas perak kita, tapi daripada hasil curian, daripada hasil penipuan, daripada hasil rasuah, daripada hasil berjudi dan sebagainya, maka sedekah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat pun begitu, solat takkan diterima. Tidak akan diterima solat mereka yang tidak suci daripada dua hadat, dan juga tidak diterima solat mereka yang disertakan dengan najis pada pakaian ataupun najis yang ada pada tubuh badan mereka. Ada satu riwayat menceritakan tentang bagaimana keadaan orang yang ahlul ibadah tetapi dia jahil tentang hukum hakam. Sebab tu kita nak melaksanakan satu-satu ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang disertakan dengan ilmu. Kalau kita mendirikan satu-satu ibadah tanpa ilmu, dikhawatiri ibadah yang kita buat itu diterima dan ditolak dan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu wa kullu man bi ghairi ilmin a'malu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal dengan ketiadaan ilmu, maka amalannya itu tidak diterima, bahkan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang ahli ibadah, dia tidak ada ilmu. Dia lama mengasingkan dirinya daripada masyarakat. Dia mengasingkan dirinya sangat lama daripada masyarakat, sehingga dia mengambil satu tempat di atas bukit untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia ni tidak ada ilmu. Dia beribadah dalam ketiadaan ilmu. Jadi apabila dia beribadah, pernah satu ketika tu dia pun bila dah lama duduk di gua tersebut, dia pun berhajat untuk turun, untuk melihat keadaan sekitar di bawah, sebab dah lama sangat duduk di atas bukit dan mengasingkan diri daripada orang. Jadi apabila dia baru melangkah turun saja, dia melihat ada seorang perempuan yang melintas di hadapannya. Kemudian apabila ada seorang perempuan yang melintas di hadapannya tu, jadi dia mari rasa keinginan pada diri dia. Tapi cepat-cepat dia seolah dia berpaling. Dia berpaling, kemudian dia menyesal. Kemudian dia pun naik semula ke atas bukit, naik balik tempat dia menunaikan tempat dia beruzlah lah, ataupun dia berkhalwat di situ. Jadi dia rasa, kenapa aku dah lama beribadah ni, dia kata, tapi masih lagi ada keinginan yang tak baik, dia kata. Kenapa aku masih lagi ada keinginan nak dengan perempuan dan sebagainya. Ketika itulah datangnya syaitan laknatullah, membisikkan di telinga dia menyatakan apa? Engkau belum menyempurnakan solat dengan baik lagi. Kemudian dia pun kata, bagaimana aku nak menyempurnakan solat aku? Dia kata, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, syaitan dia kata, kau lihat di situ tu, di celah batu tu ada bangkai seekor tikus yang tersepit. Dia telah mati tersepit. Engkau ambillah bangkai tikus tersebut, engkau letakkanlah di dalam poketmu, kemudian kau buatlah melaksanakan solat. Jadi dia tak ada ilmu. Dia tidak ada ilmu, dia tak tahu bahawa bangkai itu termasuk benda yang najis yang tidak boleh disertakan pada pakaian. Jadi dia pun ambil. Bila dia ambil, dia letak. Bila dia letak, dia pun menunaikan solat. Ketika itu syaitan tak ganggu dia. Syaitan tak ganggu dia. Jadi dia pun sembahyang dalam keadaan menanggung aja. Waktu dia sembahyang tu dia rasa khusyuk, tak ada gangguan. Dia rasa konsentrate pada sembahyangnya. Tanpa dia sedari bahawa dia telah ditipu daya oleh syaitan. Kenapa? Kerana dia solat dengan membawa bangkai tikus. Bangkai tikus termasuk suatu perkara yang najis, yang tak boleh dibawa dalam pakaian kita ataupun tempat solat kita, ataupun terkena pada tubuh kita, sebab berhajat kepada kebersihan. Jadi siapa yang solat tanpa bersuci, yakni suci daripada dua hadas ataupun tanpa bersuci daripada segala najis, maka solatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib,
Katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Sayyidina Ali menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci solat itu adalah bersuci. Kunci pembuka bagi solat, pembuka bagi ibadat sembahyang itu adalah bersuci. Yani bersuci ni maksudnya bersih diri daripada segala hadas kecil dan hadas besar, serta bersih tubuh, bersih pakaian dan bersih tempat solat daripada segala najis. Itu maksud bersuci. Jadi kunci solat itu adalah at-tuhur, yakni bersuci. Tahrimnya, perkara yang mengharamkan solat ni, permulaannya apa? Ialah takbiratul ihram. Bila dah start takbiratul ihram, maka setiap perkara yang diharamkan buat dalam solat tak boleh buat dah. Umpama makan, cakap, bergerak yang melebihi daripada kadar yang telah ditetapkan, itu termasuk perkara yang diharamkan. Luar daripada solat, kita boleh makan, boleh minum. Tapi bila dah start Allahu Akbar, kita start takbir saja, itu semua tak boleh buat dah. Makan, minum ke tak boleh nak buat. Dan tahlil, yang ini penutupnya itu ialah memberi salam. Kesudahannya itu adalah dengan memberi salam. Apabila kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, yang sebelah kanan ni, itu ibarat daripada solat kita telah selesai. Jadi maknanya nak diterima solat tu, nak buka keberkatan dalam solat, khusyuk dalam solat, penerimaan solat, mendapat redha dalam solat, maka tak dapat tidak, paling utama sekali apa dia? Kita mesti bersuci, yakni bersih diri daripada segala najis dan juga daripada segala hadas, yakni hadas kecil ataupun hadas besar. Sebab tu kalau kita ngaji dalam kitab fiqh, awal-awal bab sebelum membicarakan tentang rukun-rukun sembahyang, sebelum membicarakan tentang puasa, sebelum membicarakan tentang haji, zakat, kemudian sebelum membicarakan tentang munakahat, jinayat dan sebagainya, awal-awal bab yang dibicarakan dalam kitab fiqh itu adalah bab taharah, yakni bab bersuci. Pada bab bersuci, sama ada nak membersihkan diri daripada segala hadas ataupun membersihkan diri, pakaian dan tempat ibadat itu daripada segala najis yang boleh menghalang sahnya ibadat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penting belajar bab taharah ni. Ramai daripada kalangan kita yang kalau ditanya tentang pembahagian najis pun tak tahu. Kalau ditanya tentang najis mughalazah tu apa, kemudian najis mutawassitah tu apa, najis mukhaffafah tu apa, kemudian bagaimana cara nak menyucikan najis mughalazah, bagaimana cara nak menyucikan najis mukhaffafah, bagaimana nak menyucikan najis mutawassitah, kemudian pembahagian air. Ini semua perkara yang perlu kita ketahui lah. Sebab apa? Sebab perkara ni tak dapat tidak sepanjang hari memang akan bersama-sama dengan kita. Sepanjang hari tu akan ada bersama dengan kita. Terutama bab kebersihan ni lah, mandi, kemudian najis dan sebagainya. Lagi-lagi ibu yang ada anak, bagaimana hukum najis air kencing anak yang kena pada pakaian, umur anak tu berapa, kemudian muntah dia, kemudian susu yang keluar semula. Ini kan kita perlu berhajat kepada ilmu. Kita kena tahu bagaimana nak menyucikan. Kalau kita kata umpama contoh, kena pada pakaian, nak buang terus ke pakaian tu ataupun boleh basuh ke dan sebagainya. Dan baru-baru ni kan ada viral tentang mengasingkan baju suami dan baju anak. Ini kalau kita lihatkan daripada segi ketertiban, tertibnya orang nak menjaga kebersihan, ini salah satu daripada kesempurnaan mereka nak menjaga pakaian suami dan pakaian anak-anak. Sebab apa? Sebab kebiasaannya pakaian anak, terutama anak yang kecil lah. Anak yang kecil ini pakaian mereka itu terlebih mudah terdedah kepada najis. Sama ada najis mereka sendiri ataupun kotoran yang mereka dapat ketika mereka bermain. Adapun pakaian suami kita ni terkadang tak terkena najis, terkadang kotor sajalah, mungkin peluh, mungkin debu dan sebagainya. Jadi kita ni di antara kaedah kita nak menunjukkan kesempurnaan ihsan kita kepada suami, kita tak campurkan pakaian dia. Walaupun boleh kalau kita nak campurkan kedua-duanya, tak jadi masalah. Cuma kita nak menzahirkan penghormatan kepada suami kita. Kita rasa tak layak ni pakaian sembahyang suami aku, pakaian kerja suami aku, takkan aku nak campur dengan pakaian anak-anak yang ada tahidnya, yang ada air kencingnya, yang ada sisa makanannya dan bagai-bagai lagi
kotoran dia, maka diasingkan. Ini dipanggil kesempurnaan layanan seorang isteri terhadap suami. Bukan benda yang wajib, tetapi dia nak menyempurnakan ihsan tu. Kerana ihsan tu maksudnya apa? Berbuat habis baik. Benda tu baik dah, tetapi kita buat yang lebih baik lagi. Membasuh baju suami disertakan dengan baju anak tu perbuatan yang baik. Tetapi apabila ada seorang isteri, dia asingkan pakaian suami dengan pakaian anak. Ini panggil ihsan, membaikkan kelakuan. Dia zahirkan lagi kebaikan tu dengan mengasingkan. Kenapa? Tak layak ni pakaian suami aku. Itu dia panggil dia menyempurnakan layanan. Bukan sekadar pada pakaian saja. Kadang pada tempat duduknya, pada makanannya, pada segala peralatannya ada beza. Maksudnya dia ada khususkan. Yang ni hak suami, yang ni bahagian anak-anak dan sebagainya. Ini dipanggil ihsan dalam bentuk layanan. Begitu juga kita dengan ibu bapa kita. Kan adanya sifat ihsan. Layanan kita kepada ibu bapa sudah tentu lain kita melayan anak-anak kita. Walaupun dua-dua ini kita kata sayang, tetapi sayang kita kepada ibu bapa itu lain layanannya. Sayang kepada anak ni lain layanannya. Kenapa? Itu namanya ihsan. Pada ibu bapa ihsannya dalam bentuk lain. Pada anak-anak ihsannya pada bentuk lain. Jadi tak jadi satu masalah lah. Bagi siapa yang mampu nak buat, maka itulah yang sebaiknya. Kalau yang tak mampu, maka usahakan yang kita rasa inilah yang terbaik untuk aku layan suami aku. Kerana yang aku nak cuma keredaan dia. Bila dia reda, maka alhamdulillah. Jangan kita buat sesuatu ikut suka kita tapi dia tak reda, maka tak boleh juga. Yang penting suami itu reda. Okey, jadi bab kebersihan ni kita kena tahulah. Pentingnya bab kebersihan ini kerana dia menjadi kunci bagi setiap ibadah tu. Kita mesti tahu iaitu kebersihan ini sebagai asas yang paling utama nak menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ibadah tu menjadi sia-sia hanya semata-mata kita tak tahu cara nak menyucikan najis, cara nak membersihkan najis dan cara nak menghilangkan hadas. Contohnya nak berwuduk, kena tahu cara berwuduk. Nak mandi wajib, kena tahu cara mandi wajib. Sebab tu sebagai seorang suami, sebelum dia nak bersama dengan isteri dia mesti kena tanya dengan isteri dia, awak tahu tak bagaimana cara nak mandi wajib? Awak tahu tak cara nak membersihkan najis? Tahu tak cara nak beristinja dan sebagainya? Kalau tak tahu, jangan bersama dengan dia terlebih dahulu, melainkan kita ajar kepada dia. Ajar kepada dia bagaimana cara nak mandi wajib, bagaimana nak membersihkan najis pada kemaluan dan sebagainya. Kenapa? Kerana itu merupakan syarat kesempurnaan ibadah. Syarat kesempurnaan ibadah tu ada duduknya di situ. Lepas tu kena hati-hati. Sebab tu wajib belajar. Wajib belajar sebelum kita nak mendirikan rumah tangga. Bukan kita belajar bagaimana cara nak membina kebahagiaan saja, tetapi asas kepada kebahagiaan tu kita tak jaga. Apa dia? Iaitu menyempurnakan perintah syariat. Asas kepada kebahagiaan rumah tangga ni kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Bila syariat itu dijaga dengan baik, syariat itu dijaga dengan sempurna, kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Dah. Kalau kita tak jaga, contohnya bab bersuci je lah, kita tak pandai, tak reti dan sebagainya, kita anggap benda tu remeh-temeh, kita pun sembahyang rupanya kita mandi wajib kita tak betul. Kita sembahyang, adakah sembahyang kita diterima? Sembahyang kita tak terima. Kita berdoa, doa kita diterima tak? Doa kita tak terima. Dah macam mana nak datang kebahagiaan? Bagaimana datang keberkatan? Bagaimana datang kebaikan? Kenapa semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kena ingat tu. Jadi kebersihan ini merupakan satu perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bersih pada badan, bersih pada kain baju dan bersih pada persekitaran tempat-tempat kita tinggal, terutama tempat kita nak melaksanakan ibadah. Bersih badan dan kain baju tu daripada segala kotor dan najis. Supaya apa? Supaya tiada meluat oleh segala mata melihat akan kekotoran itu. Ini di sisi pandangan manusia. Kenapa kita perlu membersihkan badan? Umpama contoh mandi. Kenapa berhajat kepada mandi? Kenapa berhajat kepada memakai pakaian yang bersih, yang tidak ada najis, yang tidak ada kotoran pada dia? Supaya apa? Supaya mata yang melihat itu tak menjadi meluat, yakni benci. Supaya mata orang yang melihat kita tu tak benci tengok. Kalau ada kotor kan jadi macam tak mau tengok lah. Kalau contohnya tubuh kita bau busuk, dia tengok kita je muka dia macam tak suka. Itu dia panggil meluat lah.
supaya orang jangan meluat dengan sebab kita tak jaga kebersihan kita. Jangan kita anggap badan aku, baju aku ikut suka aku lah. Aku nak mandi seminggu ke, nak mandi 2 minggu ke, baju ni nak basuh ke, tak basuh ke, ikut aku lah. Yang kau sibuk buat apa? Tak boleh. Kenapa? Kerana kalau kita menyakiti orang lain, hukumnya haram. Dengan sengaja lah, maksudnya dengan sengaja. Kita boleh nak mandi, boleh nak pakai baju bersih, boleh nak basuh baju, boleh. Tapi kita sengaja tak ambuh. Kita memang suka dengan pakaian macam tu, dan kita memang suka tubuh kita dalam keadaan berbau. Jadi bila kita hadir kepada orang tu, kita mendatangkan ketidakkeselesaan pada orang lain. Jadi kalau orang mari rasa macam tak suka, dia dah terasa hati dia. Jadi tu termasuk dalam perkara yang haram. Tu kena jaga baik-baik lah. Tapi kalau memang sebab kita tak berkemampuan, tak ada duit dan sebagainya, tapi kalau dia masih sihat walaupun tak berduit, mandi ni takkanlah sampai tak boleh mandi kan. Melainkan orang yang hilang akal je, orang yang gila je lah yang dia tak mandi, tak basuh baju dan sebagainya. Selama mana orang tu masih ada akal, rasanya mandi ni dia akan tetap mandi. Bajunya tu pun dia akan pilih dengan baju yang baik. Sebab tu kita disuruh jaga kebersihan pada badan, pada baju, daripada segala kotor dan najis. Supaya apa? Tiada meluat oleh segala mata melihat akan kekotoran itu. Kita tak suka tengok pada benda kotor kan? Begitu juga orang lain pun tak suka juga tengok kalau ada sesuatu yang kotor pada tubuh kita. Dan tiada pula jijik orang daripada baunya. Dan tiada pula jijik orang daripada baunya. Kalau kita dah bersihkan badan kita, bersihkan kain baju kita, maka tak adalah bau. Jadi orang tak jijik lah, jadi orang tak geli lah dengan bau tubuh kita ni. Sebab apa? Sebab bersih. Jadi orang pun jadi selesa. Demikian juga seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita supaya membersihkan badan dan kain baju daripada segala kotor dan najis, demikian juga telah diperintahkan oleh Allah pada membersihkan diri dan hati. Allah Ta'ala juga memerintahkan kita supaya apa ni? Membersihkan diri kita, yakni nafsu kita dan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Daripada segala sifat-sifat yang tercela. Membersihkan diri, yakni membersihkan nafsu daripada segala maksiat, dan membersihkan hati itu daripada segala sifat-sifat mazmumah. Seperti mana kita berusaha mencantikkan zahir kita dengan pakaian-pakaian yang indah, begitu juga kita dituntut supaya apa? Membersihkan diri dan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Bahkan membersihkan batin, hati dan diri ini terlebih utama, melebihi daripada kita membersihkan sekalian yang zahir. Sebab Nabi SAW menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika nak membalas satu-satu pahala kepada hamba-Nya, Allah tak tengok pada paras rupa kamu, Allah tak tengok pada pakaian kamu, Allah tak tengok pada kedudukan kamu, Allah tak tengok pada harta-harta kamu, walakinnahu yanzuru illa qulubukum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Dia melihat kepada apa? Kepada hati kamu. Allah lihat hati kamu. Ketika kamu melakukan satu-satu amalan, apa yang kamu tujukan pada amalan tersebut? Kalau kamu melakukan amalan dengan niat untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kamu diterima di sisi Allah. Walaupun zahirnya kamu berpakaian yang lusuh, berpakaian yang buruk, kamu bukan di kalangan orang yang cantik dan sebagainya, tapi kalau hati kamu bersih daripada segala sifat-sifat mazmumah, maka nilaian amalan kamu itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, mendapat kejayaanlah bagi mereka yang berusaha membersihkan nafsu dan hatinya daripada segala sifat-sifat mazmumah, maka binasa dan celakalah bagi mereka yang mengotorkan, yakni yang melakukan maksiat dengan adanya sifat-sifat mazmumah pada hati mereka ataupun pada batin mereka. Waktu kita kena usaha belajar bagaimana cara nak membersihkan hati kita. Demikian juga telah diperintahkan oleh Allah pada membersihkan diri dan hati daripada melencong
Ini di antara sifat-sifat maksiat batin ni, iaitu melencong, yakni menipu daya, yakni hati yang bukan menuju kepada perkara kebenaran. Hatinya sentiasa terpesong kepada tujuan-tujuan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadat dah, tetapi hatinya mengharapkan pujian. Tu lencong lah tu. Dia pergi ke tempat lain. Hatinya nakkan kepada kemasyhuran, nakkan kepada kedudukan, nak menunjuk-nunjuk, nak berbangga-bangga. Mana tu dia lencong. Dia bukan pergi ke maksud dia. Kalau kita jalan lurus ni apa? Bila beribadah zahirnya, batinnya mengharap redha Allah. Hanya mengharapkan pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita bersihkan lencongan hati tu. Kemudian membersihkan diri dan hati daripada segala sifat munafik. Sifat golongan munafik, ini golongan yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia golongan munafik? Orang yang menzahirkan ketaatan tetapi menyimpan kekufuran dalam hatinya. Zahirnya taat, zahirnya nampak macam orang beribadah, zahirnya nampak macam orang beriman, tetapi dalam hatinya menyimpan kekufuran. Dalam hatinya itu menyimpan sifat yang tidak suka kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang munafik ni sembahyangnya di belakang Rasulullah. Tetapi Nabi tahu siapa dia yang munafik, siapa dia yang beriman, siapa yang menzahirkan ketaatan dan siapa yang menyembunyikan kekufuran tu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terpesong hati, munafik, berdendam, ini termasuk dalam sifat-sifat mazmumah. Hasad, dengki, ini termasuk dalam sifat-sifat mazmumah yang mesti dan wajib kita bersihkan. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dua benda ni lah. Pertama, membersihkan hati daripada segala sifat mazmumah, dan yang kedua, menghias hati itu dengan segala sifat-sifat mahmudah. Ni dua benda kita kena buat dalam hati kita ni. Lagi-lagi kita ni orang yang dah lama dah yang semakin berusia dan sebagainya, maka banyaklah ada perkara-perkara yang mazmumah itu yang tersimpan dalam hati kita, yang tak dapat tidak kita kena mujahadah, kita kena riyadhah, kena banyak melakukan ibadah untuk meninggalkan segala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala sifat-sifat mazmumah. Bila dah bersih segala sifat-sifat mazmumah, barulah dihiasi dengan segala sifat-sifat mahmudah. Kalau tak bersih dulu, mahmudah ni payah nak masuk. Umpama contohlah, kita ambil satu botol minuman yang dalamnya itu ada air yang berwarna hitam, air kopi umpama contoh. Selama mana kita tak bersihkan air kopi itu terlebih dahulu dalam botol tersebut, maka tak dapat kita penuhi dengan air yang lain. Maka tak dapat tidak kita kena curah air yang bersih. Curah sehingga yang hitam tu keluar sikit. Akhirnya yang hitam tu keluar habis, maka yang penuh dalam botol itu hanya air yang bersih ataupun air yang jernih. Begitu keadaan hati kita. Yang mazmumah ni kena kikis, buang. Sambil-sambil tu kita hias dengan sifat-sifat yang baik. Ini sifat-sifat mahmudah. Okey. Itu contohnya lah, munafik, berdendam, hasad, dengki dan lain-lain lagi daripada yang demikian itu, yakni daripada segala sifat-sifat hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Riya, ujub, sum'ah, pemarah, putus harapan. Ini di antara sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada segala sebab-sebab yang membinasakan dan mencelakan di dalam dunia dan akhirat. Kalau ada segala sifat-sifat mazmumah ni dalam hati, selama itulah kita akan dibinasakan. Sama ada ketika kehidupan di dunia, bahkan nanti di akhirat. Ambil contoh sifat hasad. Kalau ada sifat hasad dalam diri seseorang, banyak mana pun amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, hasad ni diumpama anai-anai. Dia makan sikit, lama-lama kebaikan tu habis. Itu keburukan itu, dia membinasakan amalan kita. Kalau kita tak bersihkan, Allah wa'iyadzubillah, banyak kita buat tapi kita tak dapat apa-apa kebaikan di akhirat kelak. Maka tak dapat tidak, ni kita kena usaha. Sebab tu ilmu tasawuf ini satu ilmu yang penting, ilmu yang perlu kita pelajari dan amalkan sepanjang kehidupan kita. Jadi tasawuf ini merupakan satu ilmu yang apabila kita belajar, tujuannya untuk apa? Membersihkan hati daripada segala sifat mazmumah dan kita menghiasi hati kita dengan segala sifat-sifat mahmudah. Maka hendaklah kita taatkan akan dia, yakni akan Allah
supaya lapang dan tetaplah hati kita. Jadi kita kena taat dan patuh perintah Allah. Allah perintahkan kepada kita, bersihkan zahir dan batin kamu daripada segala kekotoran dan najis. Kalau kekotoran dan najis zahir, seumpama tahi, peluh, daki, itu zahir. Adapun kekotoran dan najis batin, apa dia? Maksiat, sifat-sifat mazmumah, seumpama dengki, pembohong, munafik, kekufuran, apa lagi? Ujub, itu dia panggil najis hati yang mesti kita kena bersihkan. Kalau tak, maka selama itulah ibadah yang kita buat tak akan mendapat kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjuangan kita ni. Perjuangan kita yang sebenarnya, mujahadah kita yang sebenarnya, jihad kita yang sebenarnya, inilah berjihad pada diri kita sendiri dulu. Membersihkan hati kita ni, membersihkan diri kita daripada segala sifat-sifat tercela itu merupakan sebesar-besar jihad yang perlu kita perjuangkan setiap waktu dan ketika. Kerana apa? Kerana dengan bersihnya hatilah kita akan mendapat ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab adanya ikhlas, dengan sebab adanya tawadhu', dengan sebab adanya redha, dengan sebab adanya qanaah, dengan sebab adanya taqwa, dengan sebab adanya haya, dengan sebab adanya mahabbah, dengan sebab adanya syukur, dengan sebab adanya rajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat menenangkan hati kita. Apabila ditimpa musibah, kita tahu musibah ni datang daripada Allah, kita akan membalas musibah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat sabar. Ini sebab tu utamanya kita ada sifat-sifat mahmudah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita pakat-pakat usaha, pakat-pakat belajar. Tak dapat tidak, benda ni memang kena belajar. Seperti mana nak membersihkan najis yang zahir, kita kena belajar. Begitu juga nak membersihkan najis dan kotoran batin, lagi-lagilah kita kena berhajat untuk belajar. Kenapa? Yang zahir kita nampak, tahi kita nampak stoko. Adapun hasad, riak, takabur, munafik, kekufuran, benda yang kita tak nampak, benda yang ada dalam hati kita. Dan terkadang kita tak sedar bahawa kelakuan kita ni menunjukkan kita orang yang hasad. Kelakuan kita ni menunjukkan kita orang yang munafik. Wa yazubillah. Terkadang kelakuan kita ni termasuk dalam golongan orang yang ujub, kadang termasuk dalam golongan orang yang takabur. Tapi oleh kerana kita tak kenal penyakit tersebut, maka kita tak tahu ubatnya. Kalau kita kenal, maka kita ada ubat. Umpama contoh doktor. Kita pergi jumpa doktor, kita khabar dengan doktor, saya sakit tekak rasa ke. Doktor tahu lalu dah, awak kena sakit-sakit ni. Mari jumpa doktor, kata sakit bahagian dada. Saya tahu dah awak sakit-sakit ni. Mari jumpa doktor, rasa mulah perut sebelah kanan. Awak kena penyakit-penyakit ni. Sebab apa? Sebab dia doktor, dia tahu penyakit kita. Jadi kalau penyakit hati ni, kita takkan nak jumpa doktor yang zahir. Tak dapat tidak, kita kena cari doktor dia juga. Kita kena cari pakar juga. Siapa? Orang yang dah memang menjalani perjalanan mujahadah daripada kalangan murabbi, para masyayikh dan para guru yang boleh membantu kita untuk sampai kepada sekurang-kurangnya bersih hati daripada sifat mazmumah dan dapat menghiaskan hati kita daripada segala sifat-sifat mahmudah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dan kemudahan untuk berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak dapat juga untuk kita khatam kitab ni pada malam ni. Tak apa, insya-Allah kita ada beberapa hari lagi untuk kita khatamkan kitab ni, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam bulan ni juga kita akan khatamkan kitab ni, iaitu bulan Jun ni, untuk kita khatamkan kitab ni. Kerana masuk saja bulan Julai nanti kita akan mulakan dengan beberapa buah kitab yang baru. Untuk pengajian taklim Fatimatul Zahra ini akan ada beberapa kitab yang baru. Di antaranya kitab Adab Perempuan juzuk yang ketiga, kita akan baca start bulan Julai nanti, habis khatam kitab ni. Dan yang kedua, kitab soal jawab berkenaan haid dan nifas juga akan mula dibaca pada bulan Julai nanti. Dan juga satu lagi, insya-Allah kita akan mula baca kitab adab. Kita adab pun kita akan mula baca pada bulan Julai nanti. Mudah-mudahan insya-Allah lah, kita minta permohonan kepada Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita semua, kelapangan waktu kepada kita semua, agar kita dapat istiqamah untuk mengikuti pengajian di Majlis Ta'lim Fatimatul Zahra. Jadi sampai di sini dulu pengajian kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, mengampunkan segala dosa kita semua, menunjukkan kita ke jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan hati
hati kita di jalan yang lurus, jalan-jalan mereka yang telah diberikan nikmat dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa limuallimina wa li ashabil huquq alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.